wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar sirril asrar tiryakil abyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil muhtar wa alihi wa ashabil akhyar wa ta'ala ya'amil dahi wa ifdali. Pertama sekali yang dihormati Tuan Imam dan barisan ahli jawatan kuasa Surau Desa Cepaka dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi insya-Allah pada malam ini saya akan menggantikan guru saya iaitu Dr. Ahmad Najib kerana beliau ada urusan lain. Jadi saya akan menggantikan dengan apa yang dia sambunglah, apa yang dia habiskan sebelum ini. Baik. Jadi alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya bersama-sama kita merafaqkan rasa setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpahan dan kurniaan yang Allah Taala bagikan kepada kita hari ini dapat sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu. Yang mana siapa yang menuntut ilmu ini Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan jalan dia untuk ke syurga. Tambah-tambah lagi ilmu yang kita nak belajar pada hari ini iaitu ilmu akidah. Di antara ilmu, bukan di antara, memang ilmu yang nombor satu dalam agama kita. Akidah ini ialah ilmu yang nombor satu dalam agama kita. Nabi Muhammad SAW berdakwah ketika mana berada di Mekah. Nabi berdakwah selama 13 tahun. Jadi dakwah di Mekah itu Nabi tidak terus bawa syariat terus. Nabi mengajar tentang akidah. Sahabat-sahabat pada ketika itu diberikan ajaran, Allah Ta'ala hantar, Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan akidah ketika awal permulaan dakwah. Lalu apabila Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj itulah baru Allah Ta'ala berikan syariat solat. Bermaksud akidah ini satu benda yang sangat penting. Apabila orang yang tidak mempunyai akidah yang betul, maka solat dia tidak akan diterima oleh Allah. Ibadah yang lain, puasa, zakat dan sebagainya tidak diterima. Kerana setiap ibadah yang kita buat itu lillahi ta'ala. Apabila kita mengucap lillahi ta'ala sedangkan kita sendiri tak kenal Allah, maka ucapan kita lillahi ta'ala itu terbatal kerana kita tak kenal siapa Allah. Sebab itulah akidah ditekankan pertama sekali di dalam mana-mana pengajian, dalam mana-mana sekolah, dalam mana-mana madrasah ataupun pondok dahulu sampai sekarang. Akidah ini dititik beratkan. Bahkan di universiti pun ada subjek wajib diambil, iaitu subjek tauhid ataupun akidah. Menunjukkan bahawa akidah ini merupakan perkara yang sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita dikira belajar datang ke surau. Alhamdulillah Allah Ta'ala pilih untuk sama-sama kita bincang berkenaan dengan akidah ini supaya dia sedikit sebanyak memberikan kefahaman kepada kita, melepaskan kita daripada tanggungjawab kita untuk belajar akidah. Nabi Muhammad SAW sendiri pun kata di'amatul bait asasuha wa di'amatud din ma'rifatullah wal yaqin. Nabi kata asas bagi agama, bagi rumah itu, Nabi buat perbandingan. Nabi kata asas bagi rumah itu ialah dia punya tiang. Tunjang bagi rumah itu ialah tiang. Wa di'amatud din ma'rifatullah wal yaqin. Manakala asas bagi agama itu ialah kenal Allah dan juga yakin. Apabila orang yang tak kenal Allah ni, maka dia tidak ada tiang. Seumpama rumah tidak ada tiang. Bila-bila masa sahaja boleh apa kita panggil, boleh roboh. Baik, kita tengok muka surat muka surat berapa? 15 kan? Waktu yang
Muka surat 15. Berapa belas? 12. Muka surat 12. Okay. Tapi yang sebelum itu, cuba tengok muka surat 10. Muka surat 10 tu, apa yang diberitahu, ada tertinggal sedikit di dalam terjemahan dia tu. Dia tengok di atas, ada dalam tulisan Arab tu ditulis waturul adami. Apa itu maksud turul adami? Turul adami itu ialah sifat mustahil bagi sifat Allah Ta'ala baqa. Jadi kita ni di muka surat 10 itu kita membicarakan berkaitan dengan sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi di atas tu kita tulis turul adam, akan tetapi di bawah ni di terjemahan dia tak ada. Kita tak tulis turul adam, terjemahan dia bermaksud binasa ataupun fana. Terjemahan dia itu binasa. Jadi mustahil bagi Allah SWT ni, Allah Ta'ala ni sifat wajib dia ialah baqa, kekal. Dan mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan fana ataupun binasa. Baqa ialah bermaksud tidak ada permulaan, tidak ada perakhiran. Baqa tidak ada perakhiran. Manakala fana menerima perakhiran, maksudnya ada perakhiran. Jadi Allah Ta'ala tu wajib bagi Allah, kita kena iktiqad dalam diri kita bahawa Allah Ta'ala ni bersifat dengan baqa, kekal. Kekal macam mana? Kekal secara zati Allah Ta'ala itu kekal. Manakala mustahil bagi Allah Ta'ala, iaitu bersifat dengan binasa. Binasa ni, kita kata semua makhluk ni binasa. Seperti mana Allah Ta'ala kata, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah Ta'ala kata ketika mana Allah Ta'ala membinasakan semua langit dan bumi, semua manusia, semua perkara yang Allah Ta'ala binasakan, maka Allah Ta'ala kata ketika itu semuanya yang ada di atas dunia ini semuanya dibinasa melainkan Allah Ta'ala sahaja. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekal ialah Allah Ta'ala, iaitu wajah Allah. Di sini wajah, di sini kita tahulah maksudnya kehebatan Allah Ta'ala yang kekal. Diri Allah SWT yang kekal. Kalau kita tengok golongan salafi, mereka akan menggunakan zahir ayat. Apabila dia berjumpa dengan ayat-ayat berkenaan dengan mutasyabihat, apabila mereka berjumpa yadullahi fawqa aydihim, mereka kata yadu itu bermaksud tangan, sedangkan yadu di sini bermaksud kekuasaan Allah. Kita bagi ahli sunnah wal jamaah, kita mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Jadi apabila Allah Ta'ala kata wa yabqa wajhu, bermaksud bukan wajah Allah, bukan Allah Ta'ala ada wajah macam kita, tapi di situ bermaksud Allah Ta'ala tu zat dia tu yang kekal. Jadi semua perkara ini dibinasakan oleh Allah, dan yang kekal itu ialah Allah SWT sahaja. Jadi semua dibinasakan, baik makhluk, baik malaikat semua dibinasakan, langit dan bumi dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Apa lagi? Malaikat-malaikat, jin-jin dan manusia semua dibinasakan, akan tetapi ada benda-benda yang dikekalkan oleh Allah. Jadi apabila kita tanya, apabila orang kata semua binasa melainkan Allah Ta'ala sahaja kekal, macam mana pula syurga dan neraka? Syurga dan neraka Allah Ta'ala kekalkan. Kalau kata macam mana pula orang yang duduk dalam syurga dan neraka ni nanti lepas ni dia akan kekal? Penghuni syurga dan penghuni neraka ni mereka akan kekal. Seperti mana Allah Ta'ala kata khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Akan berada dalam syurga ataupun neraka selama-lamanya. Orang yang berada dalam neraka selama-lamanya akan berada dalam neraka, melainkan orang yang Islam. Dan orang yang berada di syurga akan kekal selama-lamanya dalam syurga. Lepas tu macam mana? Kekal syurga dan kekal Allah Ta'ala itu sama ataupun tidak? Tak sama. Allah Ta'ala itu kekal kerana zat dia kekal, diri dia kekal. Akan tetapi syurga dan neraka itu kekal kerana aridi ataupun Allah Ta'ala mengekalkan dia. Allah Ta'ala mengekalkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di sini mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat dengan binasa.
Kerana apabila Allah Ta'ala itu kekal, maka tidak ada lagi bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menerima binasa. Allah Ta'ala itu tidak akan ada tarikh luput. Macam kita ni ada tarikh luput. Kita ni akan mati. Semuanya akan mati. Allah Ta'ala dah kata semua akan mati. Maksudnya kita ni ada tarikh luput. Akan tetapi Allah Ta'ala tidak ada. Tidak ada waktu bila Allah Ta'ala mati ataupun Allah Ta'ala suatu hari akan binasa. Tidak. Itu bukan sifat bagi Allah. Itu mustahil bagi Allah. Apabila kita kata mustahil, maka tak boleh terima akal kita. Kita punya akal ni tak boleh terima suatu hari nanti Allah Ta'ala akan binasa. Tak boleh. Jadi itu mustahil bagi Allah, iaitu Allah Ta'ala binasa ni benda mustahil. Tidak akan menerima bagi Allah Ta'ala akan binasa. Tetapi manusia ni memang binasa. Manusia ni bersifat baharu dan juga bersifat binasa. Tetapi kalau ada benda-benda yang kita kata contoh syurga, neraka, benda-benda yang Allah Ta'ala kekal tu dikekalkan oleh Allah kerana kita panggil istilah dia kekal aridi. Kerana dikekalkan kerana sebab baru datang. Allah Ta'ala kekalkan kerana ada sebab. Jadi di situ Turul Adam tu boleh tulis dia punya terjemahan dia sebagai binasa ataupun fana di bawah tu. Baik, terus kepada muka surat yang 12 tadi. Jadi muka surat 12 nombor 6 Okey, begitu juga mustahil bagi Allah. Jadi kita masih masuk kepada perbincangan sifat mustahil bagi Allah. Jadi kita ulang balik, Allah Ta'ala ni dalam kitab ni kita belajar 20 sifat Allah Ta'ala yang wajib. 20 bermula daripada wujud sampailah kaunuhu mutakalliman. 20 sifat itu kita panggil sifat yang wajib. Adakah 20 ini sahaja sifat Allah? Tidak. Allah Ta'ala mempunyai pelbagai semua sifat kesempurnaan ada kepada Allah. Tetapi 20 sifat ini disusun oleh ulama untuk kita belajar dalam kitab ini sahaja. Bukannya 20 ini sahaja, tidak. Allah Ta'ala ni, Allah ni Tuhan yang mempunyai semua sifat kesempurnaan. Tetapi 20 sifat ini kita belajar untuk sekadar untuk memahami Allah, memahami tentang Allah. Dan apabila ada 20 sifat wajib, maka ada 20 sifat mustahil. Wujud ada sifat mustahil dia, lawan dia. Kidam ada mustahil dia. Baqa ada mustahil, lawan dia. Tadi yang kita sebut tadi, apabila Allah Ta'ala ni baqa, maka lawan bagi baqa itu ialah fana ataupun binasa. Apabila Allah Ta'ala kekal, lawannya bagi kekal itu ialah binasa. Jadi semua sifat-sifat wajib itu ada di dalam mustahil dia. Wajib ada lawan yang mustahil. Dan juga satu lagi sifat kita panggil sifat harus. Ada juga sifat harus bagi Allah. Yang tu kita akan habis apabila dah habis sifat wajib dah habis belajar, sifat mustahil dah habis, maka kita akan masuk sifat yang harus. Ada sifat harus Allah. Satu sifat harus. Allah Ta'ala ni ada yang sifat kita panggil sifat harus bagi Allah. Maksud apabila apa kita panggil harus? Harus ni akal kita boleh menerima Allah Ta'ala buat atau tidak. Itu panggil harus. Bukan wajib dan bukan mustahil. Baik. Jadi ini kita tengok perbincangan berkenaan dengan nombor 6 ni. Sifat Allah Ta'ala yang mustahil. Lawan bagi sifat kudrat dan iradah. Sebelum ni kita dah belajar sifat kudrat dan iradah. Kudrat ini kuasa. Iradat itu kehendak. Kudrat kuasa, iradat dan kehendak. Iradat dan kehendak. Dua-dua sifat iradat dan kehendak ini ada takluk dia. Dan dia bertakluk kepada perkara yang mungkin, perkara yang harus. Kudrat dan iradat ni dia bertakluk kepada perkara harus. Kenapa kita kata harus? Jadi Allah Ta'ala ada kuasa dan Allah Ta'ala juga ada kehendak. Kehendak dan kuasa Allah Ta'ala itu boleh ataupun kita pakai berfungsi kepada perkara yang harus sahaja. Bermaksud Allah Ta'ala boleh mencipta perkara yang harus. Allah Ta'ala tak boleh ataupun bukan takluk bagi kudrat iradat untuk menciptakan perkara yang mustahil dan wajib. Contoh dia, wajib ni apa? Wajib ini Allah ataupun Tuhan satu lagi. Adakah kudrat dan iradah Allah boleh menjadikan Tuhan satu lagi? Tak boleh. Bukan tak mampu, tapi istilah yang dalam bahasa akidah kita kata bukan takluk bagi kudrat iradah. Adakah boleh Allah Ta'ala menjadikan anak dia?
bukan fungsi bagi kudrat iradah. Adapun kudrat iradah ni memang berkuasa, tapi dia bukannya bertakluk kepada perkara yang mustahil. Kerana anak bagi Allah itu mustahil. Apabila kita kata Allah Ta'ala ada anak, maka mustahil. Allah Ta'ala ada sekutu, mustahil. Apabila kita kata Allah Ta'ala menjadikan diri dia, mustahil yang tu. Benda mustahil kerana Allah Ta'ala ni tidak dijadikan. Kan? Jadi kudrat iradah hanya berfungsi kepada benda yang harus. Apa yang harus? Manusia, makhluk, langit dan bumi, jin, manusia, semua itu dijadikan oleh Allah SWT dengan kudrat dan iradah. Dan juga kelakuan kita, kita tumbuk orang, kita pukul orang, semua itu ketetapan daripada Allah SWT. Baik, buruk, kafir, muslim, seseorang itu semuanya ketetapan daripada Allah. Adapun semua perkara ini kita kena nisbahkan kepada manusia lah. Contoh kita kata, tadi siapa yang jadi imam tadi? Ni tuan imam jadi imam. Tak boleh kita kata Allah jadi imam, tak boleh. Sedangkan kelakuan dia datang itu dengan keizinan siapa? Keizinan Allah. Tak boleh kita nisbah kepada Allah. Salah. Apabila dia nisbah kepada makhluk. Cuma hakikat dia dalam keimanan kita kena yakin bahawa semua benda itu dilakukan, dibuat oleh Allah. Contoh kita kata accident, orang tempuh, orang langgar anak kita, orang langgar anak ataupun keluarga kita. Secara hakikatnya yang berlaku itu ialah takdir Allah. Tapi tak boleh kita kata, aku bawa kereta ni Allah yang tentukan bawa laju. Tak boleh kata gitu. Tak boleh kita nisbahkan kesalahan kita kepada Allah. Itu salah, haram. Kita buat jahat, kita nisbah kepada Allah. Tak boleh. Nisbah kepada manusia, tetapi secara hakikatnya Allah Ta'ala. Hakikat itu supaya apa? Supaya kita menerima ujian. Orang yang terima ujian tu, anak aku kena langgar ni, Allah Ta'ala tetapkan. Kita punya hati kita, Allah Ta'ala nak ajar kita supaya kita ni kena terima redha. Itu bagi orang yang menerima ujian. Bagi orang yang buat benda jahat itu, jangan sabit kepada Allah, jangan tetapkan kepada Allah. Kerana kejahatan kita itu Allah Ta'ala bagi pilihan. Kenapa kamu bawa laju? Kenapa kamu tekan laju? Kenapa kamu tak ikut peraturan? Itu kesalahan kita. Sebab kita diberi pilihan oleh Allah. Di sini kumpulan Islam bergaduh. Ada kumpulan kita panggil dahulu, kita panggil kumpulan Qadariyah dan juga Jabariyah. Qadariyah ni dia kata semua kelakuan ini, kelakuan manusia ini ialah disebabkan manusia semua. Adapun Qadariyah dia kata semua kelakuan manusia ini ditentu oleh Allah. Maknanya bagi golongan Qadariyah, manusia ni tak ada pilihan. Dia pergi kerja, dia buat kejahatan, dia buat kebaikan, itu semuanya Allah Ta'ala tetap. Tak ada usaha, tak ada ikhtiar, itu Qadariyah. Itu kefahaman yang sesat lah. Maksudnya semua benda ni ketentuan Allah. Dia buat jahat pun Allah, buat baik pun Allah. Bagi golongan Qadariyah, mereka kata diri kita ni diibaratkan seperti daun yang berterbangan. Macam mana daun berterbangan ni ikut angin. Nak pergi mana ikut, tak ada tujuan. Itu kita panggil Qadariyah. Adapun itu kita panggil Qadariyah. Okay. Adapun Jabariyah, dia kata kelakuan kita ini ialah semuanya daripada diri kita sahaja. Kelakuan kita, semua kita buat ni kita sendiri. Mana kita buat baik, kita yang usaha. Kita buat jahat, kita usaha. Semua ikhtiar usaha ni kita sendiri. Tak ada daripada Allah. Itu kita panggil Jabariyah. Jabariyah ni Mu'tazilah. Kita panggil satu fahaman daripada pecahan daripada Mu'tazilah. Baik. Jadi macam mana Ahli Sunnah wal Jamaah mendepani benda ini? Macam mana Ahli Sunnah wal Jamaah mendepani perkara ini?
Macam mana ahli sunnah wal jamaah mendepangi apa kita panggil mengatasi masalah ini, masalah yang ekstrim. Ada yang kata ekstrim terlalu apa kita panggil, semua ni datang daripada Allah. Yang lain kata semua datang daripada kita sendiri. Macam mana ahli sunnah kata? Ahli sunnah wal jamaah kata yang betul, yang sahihnya ialah semua perkara yang berlaku itu ketentuan Allah, tetapi manusia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan untuk buat. Masa kita diberi pilihan, kita dihantar Rasul, Nabi berdakwah kepada kita supaya masuk Islam. Bukannya kita ni ada pilihan sendiri, tidak. Bukannya kita ni semua kelakuan kita ni 100% daripada kita, tidak. Maksudnya Allah Ta'ala bagi kekuasaan kepada kita, Allah Ta'ala bagi pilihan kepada kita, tetapi secara hakikatnya benda itu berlaku kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya di tengah-tengah. Di Jabariyah dan Qadariyah itu ahli sunnah wal jamaah duduk di tengah-tengah. Bukannya daripada Allah 100% dan juga kita juga ada usaha. Itu kita panggil fahaman daripada Qadariyah dan juga Jabariyah. Jadi Qadariyah itu seperti mana saya bagi tahu tadi, Qadariyah iaitu menafikan kekuasaan Allah. Menafikan kekuasaan maksudnya orang yang berfahaman Qadariyah ni mereka kata semuanya datang daripada diri dia sendiri. Adapun Jabariyah tadi mereka mengatakan bahawa semua datang daripada Allah. Saya takut tertukar, saya nak clarify balik. Baik. Qadariyah mereka menafikan qadar Allah, iaitu mereka menafikan kekuasaan Allah dalam pekerjaan mereka. Semua perkara ni maksudnya dia pergi masjid. Pergi masjid bukan kerana Allah Ta'ala tetapkan, tidak. Kerana saya yang usaha saya pergi ke masjid. Adapun Jabariyah kata tidak. Pergi ke masjid ke buat jahat ke buat apa pun semua Allah Ta'ala tetap. Itu Jabariyah. Adapun ahli sunnah wal jamaah kita diberi pilihan untuk buat benda baik dan benda buruk. Tetapi apabila at the end, apabila dah ada tujuan, apabila ada keputusan, dah ada keputusan baik ataupun jahat, itu datang daripada Allah SWT. Itu kita panggil kelakuan. Itu semuanya datang daripada Allah. Maksudnya kita apa kita panggil kudrat dan iradah Allah Ta'ala menjadikan manusia, menjadikan kelakuan manusia, menetapkan kelakuan manusia, mentadbir alam ini, itu kita panggil semua daripada kelakuan ataupun takluk bagi sifat kudrat dan iradah. Jadi kudrat iradah dia tidak bertakluk kepada benda yang mustahil seperti menjadikan anak Allah, tidak. Seperti lagi menjadikan sekutu Allah, tidak. Itu mustahil. Jadi Allah Ta'ala hanya menjadikan benda-benda yang harus. Itu makhluk alam ini, benda-benda yang berkaitan dengan alam. Baik, jadi macam mana mustahil dia kata? Begitu juga mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala lemah terhadap makhluknya seperti mencipta sesuatu dalam alam ini tanpa restu dan kehendaknya, atau tanpa sedar, atau lupa, atau mempunyai tujuan tertentu untuk dirinya, atau terjadi dengan sendiri. Jadi mustahil bagi Allah SWT. Apabila Allah Ta'ala menjadi sesuatu ni mustahil, benda yang berlaku di atas dunia ni kita panggil mustahil. Yang pertama, mustahil bagi sifat kudrat itu ialah benda yang berlaku di atas dunia ni berlaku dengan sendiri, itu mustahil. Maksudnya contoh berlaku apa-apa, munculnya kita kata berlakunya terciptanya satu planet ataupun satu bintang di galaksi terjadi dengan sendiri, itu mustahil. Kalau kita kata ni benda ni terjadi dengan sendiri apabila sains membincangkan berkenaan dengan tempoh-tempoh masa bintang tu akan terjadinya planet dan sebagainya, itu benda yang mustahil. Kalau kita kata berlaku dengan sendiri, kita kata tak, ini bukannya ada tujuan apa-apa, memang berlaku dengan sendiri sebab dia punya tabiat dan juga ilat dia, itu kita panggil salah.
Yang betulnya ialah semua yang berlaku itu semua Allah Ta'ala buat. Mustahil benda ni berlaku kerana terjadi sendiri. Sebab apa? Sebab benda yang terjadi sendiri ni, apabila kita kata planet itu berlaku sendiri, apabila kita kata manusia ni terjadi ataupun terciptanya manusia ni dengan sendiri, bukan dengan kekuasaan Allah, bermaksud ada benda yang berkuasa melainkan Allah. Ada benda yang kuasa. Satu benda ataupun benda yang berkuasa yang wujud di atas dunia ini yang melalui daripada proses kejadian Allah. Itu mustahil. Mustahil benda yang ada di atas dunia ataupun alam ini terjadi dengan di luar daripada kekuasaan Allah. Itu mustahil. Benda yang ada di atas langit ke, benda yang berada di bawah bumi, kita kata contoh lalat ataupun contoh cacing yang berada di dalam tanah itu terjadi dengan sendiri, ada wujudnya sendiri, itu mustahil. Kerana semua benda yang berlaku di atas dunia ini, benda yang tercipta di atas dunia ini tidak lari daripada ciptaan Allah SWT. Itu mustahil. Jadi mustahil bagi iradat pula Allah Ta'ala menjadikan, mustahil bagi iradat juga mengadakan sesuatu daripada alam ini dalam keadaan tidak wujud. Maksudnya tidak ingin wujud benda tersebut. Contoh kita kata kita kata seorang baby ini lahir dalam keadaan bisu, contoh kan. Jadi kita nak kata bahawa bisu seorang baby itu bukannya kehendak Allah, itu mustahil. Sebab apa kita kata bisu ni akan ada kecacatan, ada dia punya susah kehidupan dia nanti, dan dia susah nak belajar dan sebagainya, itu susah kan. Jadi apabila kita kata Allah Ta'ala tak buat benda ni, bukan kehendak Allah, itu salah. Semua yang berlaku itu kehendak Allah. Maksudnya tiba-tiba berlaku, bukannya kehendak Allah, itu salah. Tiba-tiba berlaku gempa bumi, Allah Ta'ala tak kehendak pun berlaku, itu salah. Tiba-tiba berlakunya hujan tanpa kehendak Allah, tanpa suruhan Allah, itu salah. Itu mustahil berlaku. Nak tunjuknya bahawa semua yang berlaku itu dengan pengetahuan dan juga dengan Allah Ta'ala tahu. Dan semua yang berlaku ni bukannya dalam keadaan Allah Ta'ala lalai ataupun lupa, tidak. Bukan kita kata Allah Ta'ala ni lupa sekejap, tiba-tiba Allah Ta'ala tak sempat nak jaga dunia ni, tiba-tiba dah berlaku gempa bumi. Tak, benda tu tak akan berlaku kerana Allah Ta'ala ni tidak akan ada, kita panggil sifat ghaflah, dan juga kita panggil sifat ghaflah dengan sifat satu lagi kita panggil ghaflah dengan zuhul. Zuhul dan juga ghaflah tu mustahil bagi Allah. Lupa dalam kelakuan dia itu mustahil. Semua perkara yang berlaku ni mesti melalui daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi dan juga kita tengok adanya alam ini tanpa ada kehendak Tuhan, yang kita tak sebut, ataupun disertakan dengan terlupa atau lalai, itu dah sebut tadi. Ataupun lagi terjadinya alam ini secara illah ataupun tabiat, itu mustahil. Mustahil terjadinya benda di atas dunia ini tabiat dengan illah. Yang pertama tabiat, yang kedua illah. Apa itu tabiat? Contoh tabiat yang selalu kita tahu, tabiat contoh api kan. Api ini benda yang membakar. Jadi apabila kita menggunakan api untuk membakar kayu, jadi secara tabiatnya kayu itu akan terbakar disebabkan api itu. Kan? Secara tabiatnya kayu itu terbakar kerana api. Itu kita panggil secara tabiat. Yang kedua secara ilat. Secara ilat ini kerana sebab. Kita pakai kasut. Jadi kita niat untuk menggerakkan kaki, bukan menggerakkan kasut. Tetapi kerana kasut kita, tapi kerana kaki kita bergerak, maka kasut juga itu akan bergerak. Itu kita panggil ilat. Tabiat tadi mustahil. Mustahil kita niat bahawa kayu itu terbakar kerana tabiatnya sendiri. Itu mustahil. Maksudnya apabila kita membakar kayu,
kita tak boleh iktikad bahawa yang membakarkan kayu itu tabiat daripada api. Itu mustahil. Yang sebetulnya ialah yang membakarkan kayu itu ialah Allah SWT tetapkan. Bukannya kuasa yang ada pada kayu tersebut. Maksudnya bukannya apabila kita bakar benda ni, maksudnya benda tu berlaku disebabkan tabiat. Kalau tak ada api, maka tak akan terbakar. Contoh makan. Secara tabiatnya apabila kita makan, kita akan kenyang. Okey. Itu secara tabiat. Makan, kita akan kenyang. Tapi terima tak akal kita apabila kita makan tak kenyang? Tak terima. Itu kita panggil tak terima bagi adat. Hukum adat. Kita ada dua. Hukum adat dan juga hukum akal. Secara adatnya, kita tak boleh terima bahawa kalau kita makan, kita tak kenyang. Secara adatnya, mesti kita akan kenyang. Itu kita panggil tabiat. Jadi mustahil benda tu berlaku kerana tabiat. Rasanya benda ni di atas dunia ni berlaku disebabkan tabiat ni mustahil. Maksudnya kenyang kita itu tabiat. Mustahil tabiat. Yang betulnya ialah kita makan itu, yang mengenyang itu Allah, bukannya makanan. Jadi secara akalnya kita boleh menerima bahawa apabila kita makan ni, kalau Allah Ta'ala tak bagi kenyang, tak akan kenyang. Contoh, ketika mana Allah Ta'ala, Nabi kata orang yang berada di akhir zaman, mereka ni lapar, apa yang mengenyangkan mereka? Dengan zikir. Kenapa zikir boleh mengenyangkan orang tu? Kerana Allah Ta'ala yang memberi kenyang kepada mereka, bukannya makanan tu. Ini bermaksud bahawa kenyang, lapar, hilang dahaga bukan disebabkan air. Kenyang bukan disebabkan makanan tersebut, tetapi disebabkan Allah yang buat kita kenyang. Mustahil kita iktikad. Apabila seseorang itu beriktikad bahawa benda ini berlaku disebabkan tabiat, itu ialah ulama kata sama ada dia kufur ataupun dia mubtadi' ataupun bid'ah, sesat. Macam mana? Yang sesat apabila dia kata, satu lagi kita kata contoh, kita pakai cincin di jari kita. Kita pakai cincin di jari, apabila kita menggerakkan jari, cincin itu akan bergerak ke tidak? Bergerak kan? Siapa yang menggerakkan cincin itu? Apabila kita iktikad bahawa jari yang menggerakkan cincin, maka kita dikira sebagai orang yang bid'ah ataupun sesat. Yang betulnya ialah jari yang menggerak itu jari, yang menggerakkan jari itu Allah, yang menggerakkan cincin itu ialah Allah Ta'ala juga. Itu kita panggil ilat. Kopiah kita bergerak disebabkan kita bergerak macam ni. Salah. Kita menggerakkan macam ni, kopiah kita bergerak disebabkan Allah Ta'ala juga yang berkehendak benda ni bergerak. Itu iktikad yang betul. Iktikad yang betul macam tu. Banyaklah kesalahan kita kalau kita percaya bahawa kita, contoh kita pakai benda lain, contoh kita buat tadi cincin ataupun jam. Jam berada di tangan kita bergerak ni disebabkan apa? Bukan disebabkan tangan kita bergerak. Memang tangan kita bergerak, tapi yang kehendak Allah Ta'ala juga berkehendak untuk jam kita tu bergerak. Itu iktikad yang betul. Salah kita memikirkan bahawa kalau kita kata Allah Ta'ala bagi kuasa kepada api itu untuk membakar rumah, itu salah. Itu kita panggil golongan yang bid'ah ataupun golongan yang sesat. Yang betulnya api itu Allah Ta'ala buat, membakar itu juga Allah Ta'ala buat. Maksudnya api tidak boleh memberi bekas. Kerana Nabi Ibrahim, secara dalilnya Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Adakah dia terbakar? Tak terbakar. Bermaksudnya apa? Yang membakarkan orang itu bukannya api itu, tetapi Allah yang berkehendak.
Apabila Allah Ta'ala tak kehendak untuk membakar, maka tak membakar. Itu yang kita kena iktikad betul-betul. Maksudnya pisau yang kita guna, benda-benda ni tidak boleh memberi bekas. Dalam istilah akidahnya, tidak boleh memberi bekas melainkan dengan kehendak Allah. Semua benda tak boleh memberi bekas melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham ya? Jadi ini ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita tak nak campur dengan akidah ahli bid'ah, tak nak campur dengan akidah orang yang fasik dan sebagainya. Kalau orang yang tak belajar, mereka akan iktikad bahawa kenyang ini kerana nasi. Kerana nasi ini apabila kita makan dia jatuh kat bawah ni, dia akan kenyang lah. Kita akan fikir macam tu. Sedangkan yang memberi kenyang itu ialah siapa? Allah SWT. Mustahil ke tidak apabila orang tersebut tidak makan tapi kenyang? Tak mustahil bagi akal, tetapi mustahil bagi adat. Mustahil adat ni tak pernah berlaku. Orang yang tiba-tiba kenyang tak makan, tak pernah berlaku. Jarang berlaku. Melainkan mukjizat Nabi ke, mungkin ada wali-wali Allah yang tak makan tiba-tiba kenyang. Itu benda yang tak mustahil bagi akal. Allah Ta'ala boleh buat. Mustahil ke tidak orang yang kena bakar tiba-tiba tak terbakar? Tak mustahil. Apabila Allah Ta'ala tetapkan dia tidak terbakar, maka tak akan terbakar. Itu akidah yang betul. Kerana Nabi Ibrahim sendiri pun berada dalam api dalam keadaan sejuk, sedangkan dalam api. Itu bermaksud bahawa yang membakarkan itu semua ialah yang membakar, yang memberi kenyang, yang membuat benda itu berlaku semua itu ialah dengan keizinan dan juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azan ke belum? Okey. Baik. Jadi itu kita panggil tabiat dan juga illat. Tabiat tadi itu seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله رب العالمين. Baik. Jadi mustahil bagi
Allah Subhanahu Wa Taala itu lemah terhadap makhluknya seperti mencipta sesuatu dalam alam ini tanpa restu dan kehendaknya, atau tanpa sedar atau lupa, atau mempunyai tujuan tertentu untuk dirinya, atau terjadi dengan sendiri. Jadi kita nak tengok yang terjadi dengan sendiri itu, dia terbahagi kepada dua lah. Mustahil benda ni terjadi dengan sendiri. Benda yang berlaku di atas dunia ni mustahil terjadi dengan sendiri. Semuanya dengan tujuan, iradat dan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta tangan kita yang menggerakkan cicing. Cicing itu bergerak bukan disebabkan tangan kita, tetapi disebabkan kekuasaan Allah. Itu kita kena iktikad betul-betul. Kita pakai kasut, kita menggerakkan kasut. Yang menggerakkan kasut itu bukannya kaki kita, tetapi dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita panggil mustahil. Benda ni berlaku kerana ilat dan juga benda berlaku secara tabiat. Kalau kita kata macam tu, manusia ni berlaku dengan tabiat. Lahir manusia ni disebabkan berkahwin. Apabila dah ada proses dalam perut, dah ada bayi dan sebagainya, lahir. Secara tabiatnya benda tu kita nampak tabiat. Apabila dah kahwin mesti ada anak secara tabiatnya. Tetapi bukannya secara tabiat. Itu berlaku disebabkan Allah Ta'ala yang mempunyai proses semua tu, Allah Ta'ala yang tetapkan. Ada ke orang yang berkahwin tak ada anak? Ada. Ramai yang berkahwin tak ada anak. Itu menunjukkan bahawa tak semestinya kahwin ada anak. Ada ke orang yang kena tikam tak mati? Ada. Yang bermaksud tikam tu bukan sebab mati, tapi Allah Ta'ala yang menetapkan benda tu berlaku. Jadi itu yang kita kena cuba iktikad dalam diri kita supaya benda tabiat ni benda yang tak berlaku. Contoh kita makan ubat. Secara tabiatnya makan ubat ni secara adat, apabila kita pening kepala, demam, makan ubat akan sembuh. Yang menyembuh itu siapa? Ubat ke Allah? Allah yang sembuh. Tapi secara kita panggil, kalau kita nak sebut secara nisbahnya, boleh nisbah kepada ubat lah. Tuan makan ubat ni, insya-Allah Tuan akan sembuh. Bukannya ubat tu yang menyembuhkan, kita nak sandarkan kepada apa? Pada ubat tu mudah. Tak kalau kita kata Tuan makan ubat ni, tak makan ubat pun tak apa, tapi Allah Ta'ala bagi sembuh. Tak boleh. Kena ada sebab dia, kena ada ikhtiar dia. Tak boleh kita tiba-tiba duduk saja tak makan ubat tiba-tiba sembuh, tak boleh. Semua benda ni dijadikan oleh Allah. Apabila kita sakit, kita makan ubat. Benda itu kita panggil kajian yang dibuat oleh orang. Apabila kita lapar, kita makan nasi. Apabila kita dahaga, minum air. Tetapi bukan semestinya minum air itu menghilangkan dahaga. Itu yang kita kena iktikad. Cuma kita panggil sunnatullah. Apabila benda tu berlaku, kita kena buat macam ni. Itu kita panggil mustahilnya benda ni berlaku dengan sendiri. Itu sahaja nak beritahu. Mustahil berlaku dengan sendiri. Mustahil kita ada anak ni kerana kita kahwin ada anak. Orang kata anak kamu ni siapa yang cipta? Saya kahwin mesti ada anak. Tak boleh macam tu. Secara nisbahnya kita boleh bagi tahu lah, ni anak saya, ni isteri saya. Tetapi secara hakikatnya kita kena iktikad bahawa Allah Ta'ala yang buat benda tu jadi proses yang berlaku daripada sungguh pada darah sampailah jadi anak dan sebagainya, itu berlakunya kerana Allah Ta'ala yang izinkan. Jadi tak boleh kita kata ini saya sendiri, usaha saya sendiri, tak ada apa-apa daripada Allah. Tak boleh, itu salah. Sama juga apabila kita dalam perniagaan, saya kaya ni, semua benda saya buat ni kerana saya sendiri, usaha saya. Tak boleh. Tak boleh kita letakkan semua kejayaan kita tu atas kepala kita, tak boleh. Memanglah kita usaha ikhtiar, tetapi yang kehendak berlaku tu Allah Ta'ala. Ramai mana orang yang usaha macam kita tapi tak berjaya. Menunjukkan bahawa usaha tu bukannya membuktikan kita kaya confirm, tidak. Tapi dengan kehendak Allah Ta'ala juga. Sebab tu apabila kita dah kaya, kita dah berjaya, jangan lupa Allah Ta'ala. Jangan kita kata semua milik saya ni. Kereta saya, motor saya, semua milik saya. Jangan lupa. Sebab semua tu datang daripada Allah. Kita hanya pinjam sahaja. Baik. Jadi
Mustahil Allah Ta'ala ni bersifat macam tu. Dan juga mustahil juga Allah Ta'ala menjadikan benda ni disebabkan ada tujuan. Maksudnya Allah Ta'ala jadikan manusia ni untuk beribadah kepada Allah tu mustahil. Kita kata Allah Ta'ala jadikan manusia ni ada tujuan dia lah. Tujuan dia untuk beribadah. Kalau tak beribadah, Allah Ta'ala ni akan lemah. Tak boleh. Tak boleh kata kalau kita tak ibadah kepada Allah, Allah Ta'ala ni akan lemah. Allah Ta'ala akan binasa. Allah Ta'ala ni akan kurang. Tidak. Tidak ada kepentingan bagi Allah Ta'ala ke atas semua yang dia buat. Memanglah tujuan Allah Ta'ala jadikan manusia untuk beribadah, tetapi bukan untuk tujuan dia. Maksudnya bukannya beribadah itu akan menambahkan kuasa Allah, tidak. Tak boleh kita kata Allah Ta'ala jadikan manusia ni untuk, bila jadikan manusia dia akan jadi makin berkuasa, tak boleh. Allah Ta'ala tetap dengan kekuasaan dia, iradat dan kudrat dia bersifat dengan macam tu. Tidak ada apa-apa tidak ada apa-apa sebab ataupun tidak ada apa-apa yang akan berlaku apabila manusia buat apa-apa pun. Tak ada kesan kepada Allah. Kita beribadah ke, kita buat maksiat ke, takkan ada apa-apa kepada Allah SWT. Itu kita panggil Allah Ta'ala ni mencipta benda dengan tidak ada tujuan. Tak ada tujuan apa-apa. Tak ada tujuan untuk diri dia lah. Adapun benda yang Allah Ta'ala cipta ni, seperti mana kita tahu, semua yang Allah Ta'ala cipta ni ada sebab dia. Hatta lalat sekalipun Allah Ta'ala cipta ada sebab dia. Sebab itu bermaksud apa? Sebab itu bermaksud khasiat ataupun kita panggil istilah dia kita panggil mencipta benda yang ada itu sekecil-kecil lalat pun Allah Ta'ala cipta sebab ada kegunaan dia. Dan hatta nyamuk sekalipun ada kegunaan dia. Tetapi tak boleh kita kata Allah Ta'ala cipta ni untuk pulangan kepada Allah. Kita tidak. Kita semua benda yang kita buat ni ada keinginan untuk kita, tujuan untuk kita. Kita pergi kerja, kita pergi bekerja untuk apa? Untuk dapat duit kepada kita. Kita balik, kita makan untuk apa? Untuk bagi kenyang kita. Kita semua ada tujuan. Semua yang kita buat ni ada tujuan bagi kita. Tetapi Allah Ta'ala tidak. Tak macam kita. Itulah kehebatan dan juga kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa itu sajalah untuk malam ni. Biasa Dr. Najat dia buka soalan ya? Ada soalan juga? Ada buka soalan? Ada yang nak tanya? Ada yang tak faham? InsyaAllah faham ya? Ke ada beberapa benda ataupun istilah yang korang faham, boleh bertanya lah. Kalau saya tak boleh jawab, insyaAllah Dr. Najat akan jawab lah di bulan depan. Kalau ada soalan, ada? Ada? Dia hanya kita yakin bahawa ini nama Asma Al-Husna tu, kita hafal satu ayat itu, supaya kita mesti dekat bawah Allah tak suka orang lain. Jadi kalau kita belajar ni saja, jadi dapat buat ini cukuplah kita dengan belajar Asma Al-Husna tu, supaya kita mesti sandarkan bahawa Allah tak suka orang lain. Siapa yang beritahu? Saya dulu ada belajar satu kan. Jadi saya tak perlu penjelasan yang perlu jelaskan, saya tanya lah. Tapi saya tanya Najat dulu ni, tapi dia terlupa mungkin lagi. Okey, baik. Berkenaan dengan ada yang bagi tahu tak wajib belajar sifat 20 kan? Dia kata sifat 20 tak wajib. Bukan tak wajib, kalau kita belajar sesuatu tak faham, jadi kita sadarkan dengan nama 99 tu, kita ingat bahawa Allah tak suka orang lain. Allah tak suka dia, tak suka dia Muhammad dan makhluk
Jadi dia benda ni dia yang kita belajar sifat 20 ni merupakan ijtihad daripada Imam Sanusi. Yang kita baca buku ni, Imam Sanusi dia kata wajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu li haqqi ma yajibu li haqqi ta'ala. Itulah lebih kurang dia ada depan. Jadi Imam Sanusi bagi pendapat Imam Sanusi, semua orang yang balik, orang yang sampai dakwah kepada dia, maka wajib dia belajar sifat Allah Ta'ala 20 itu. Bagi Imam Sanusi, pengarang kitabnya. Sebab tu ulama' selepas daripada dia, ulama' Jawi yang kita baca kitab-kitab Jawi itu banyak menggunakan saringan daripada kitab dia, dan mereka berpandangan mengambil ijtihad daripada Imam Sanusi ni wajib belajar sifat 20. Akan tetapi kalaulah kita dah belajar tapi tak boleh faham juga, mungkin kita boleh belajar dengan cara yang dengan perlahan. Sebab dalam sifat 20 ni tidak perlu kita tekankan terlalu detail. Contoh kita bagi sifat wujud, Allah Ta'ala wujud macam mana, kita belajar secara yang kita boleh faham sahaja. Tak diwajibkan untuk kita belajar secara detail, masuk perbahasan yang detail, itu tak wajib. Jadi biasanya kalau kita kata apabila kita tak faham sifat 20 ni, benda lain kita boleh faham kan. Maksudnya pelik kan, apabila hari ni kalau kata saya tak faham belajar sifat 20, sedangkan subjek-subjek lain yang susah kita boleh faham. Matematik, sains, benda tu susah lagi, kompleks. Tapi akidah ni benda bukan yang susah pun. Nenek moyang kita dahulu dah belajar sifat 20 ni, mereka boleh faham, sedangkan mereka tak belajar pun sistem universiti. Cuma bagi saya, apabila dalam kitab-kitab Jawi lama ni mereka menggunakan bahasa yang susah. Bahasa Jawi itu susah. Cuma mungkin orang yang mengajar itu boleh menggunakan bahasa laras, bahasa yang mudah untuk difahami. Apabila dah diberitahu ilmu tersebut, maka kita kena guna bahasa yang mudah untuk difahami supaya sifat 20 ini kekal relevan untuk semua orang pada hari ini. Tak boleh kita hanya kekal guna istilah yang diguna oleh ulama 100 tahun lepas. Kitab Jawi itu istilah 100 tahun lepas. Bukan tak relevan, tapi kita kena baca dan terangkan secara relevan, secara mudah difahami. Bahasa, dia punya istilah ataupun contoh yang dibuat itu. Jadi bagi saya lah, saya membawa faham atau saya berpegang dengan ulama-ulama kita dahulu supaya wajib belajar sifat 20 ni. Itu bagi saya lah. Adapun benda ni ada khilaf. Apabila kita dah tak boleh menguasai dengan betul, maka kita buat secara kita mampu je lah. Mungkin kita boleh hafal nama Allah, hafal sifat 20 dan juga tahu berkenaan dengan basic-basic itu sahajalah. Hatta dalam solat sekalipun, apabila dia itu kan, orang yang tidak boleh menyebut Al-Fatihah dengan betul, dia dah belajar dengan betul, dimaafkan. Dah belajar dengan betul, dah betul-betul tekad belajar, tapi tak boleh juga, tak apalah. Tapi sekarang ni kita tak belajar lagi tapi dah kata susah kan. Tak belajar lagi tapi dah kata susah. Itu bagi saya tak elok lah. Sebab ini tradisi yang dibawa oleh ulama kita dah. Belajar sifat 20 ni memang benda yang diwajibkan. Memanglah ada khilaf sebelum tu, memang kita kata apa kita panggil orang yang taklid kan. Orang taklid ni bermaksud dia akidah dia ikut orang. Itu kita panggil khilaf bagi ulama lah. Bagi orang yang taklid ni, ada ulama tidak meyakini bahawa orang ini akan selamat di akhirat ni. Orang yang taklid, maksud belajar tak belajar tapi dia ikut orang. Kata Allah Ta'ala wujud, mana dalil apa semua tak tahu sebab tak belajar. Saya tahu sebab saya ikut orang sahaja. Itu kita panggil iman yang bahaya bagi kata ulama. Ada khilaf dia lah. Ada yang kata kufur, ada yang kata tak diterima amalan dia, ada yang kata apa kita panggil bid'ah, ada yang kata berdosa besar. Nanti kita panggil banyak khilaf dia. Sebab tu Imam Sanusi bawa satu fahaman yang satu pendapat yang muktamad bahawa wajib belajar sifat 20. Dalam permulaan kitab ni dah bagi tahu wajib belajar sifat 20.
wajib secara syarak, wajib sifat 20. Jadi faham boleh. Okay. Jadi ada lagi tak ada dah ke ada lagi. Kalau tak ada tak apalah. Okay, baik. Jadi tak ada. Okey. Jadi kalau ada apa yang saya terangkan pada hari ini tak difahami, boleh tanya Dr. Najat lah untuk minggu ataupun pengajian yang akan datang. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya beliau lah. InsyaAllah beliau akan meneruskan pengajian yang kita baca ni pada muka surat yang ataupun pada nombor yang seterusnya. Tadi kita dah baca nombor 6, maka beliau akan baca kepada nombor 7 lah balik. InsyaAllah saya harap apa yang diberitahu dan kita bincang pada hari ini dapat memberikan manfaat bersama-sama. Dan kalau ada apa-apa kesalahan ataupun apa-apa benda yang tidak faham, saya minta maaf. Dan juga apa-apa yang kesalahan yang saya bagi tahu, saya minta maaf jugalah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang itu datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.